Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen mencadangkan dengan tegas dan keras supaya Jcom dibubarkan. Kata mereka, buat apa Jcom ada kalau ianya tidak dapat menangkis kabar angin? Ini apabila langkah Dubai telah menjadi tular. Salah satu sebabnya karena kenyataan daripada pihak yang ada kaitan dengan Jcom. Persoalan besar timbul oleh penulis blogger. Beliau kata, apa peranan Jcom? Menangkis kabar angin atau mengiyakan kabar angin? Itu sebabnya netizen, para penganalisis politik dan pemerhati politik Malaysia menyarankan supaya Jcom dibubarkan saja. Kata mereka, buat apa Jcom ada lagi kalau fungsinya tidak dapat membantu kerajaan? Apa pula pendapat anda semua? Jcom merupakan satu-satunya agensi kerajaan yang paling diperkatakan ramai sejak terbentuknya kerajaan perpaduan lebih setahun yang lalu. Bermula dengan pelantikan Profesor Dr. Muhammad Agus Yusof sebagai Ketua Pengarah, kegagalannya memimpin agensi tersebut dan sehinggalah kepada munculnya Video Hub yang memaksa beliau berundur secara mengejut, nama Jcom hampir tidak pernah tertanggal daripada sebutan kebanyakan mereka yang gemar mengikuti perkembangan semasa. Kini, sementara ramai masih tertunggu-tunggu siapa bakal Ketua Pengarah Jcom yang baru, nama agensi tersebut sekali lagi terpacul menjadi sebutan. Kali ini berikutan timbalan Ketua Pengarah Jcom, Ismail Yusof atau Tok Abah, membuat kenyataan dengan memperincikan apa yang dinamakan sebagai langkah Dubai. Suatu gerakan yang kononnya diusahakan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Bagi yang tidak tahu apa-apa, barangkali ada yang teruja dengan apa yang disebut Tok Abah itu. Tambahan lagi, beberapa media serta portal turut menjadikannya sebagai berita utama. Tetapi selain beberapa pimpinan Perikatan Nasional sendiri yang menyifatkan kenyataan Tok Abah itu sebagai mengarut dan tidak berasas, kawan-kawan pimpinan dalam gabungan tersebut dan penggerak media sosial mereka hanya mampu ketawa saja membacanya. Ini berikutan mereka tahu langkah Dubai itu adalah sesuatu yang tidak wujud, palsu dan hanya merupakan hayalan yang digembar-gemburkan oleh 2-3 orang tiktokers yang dahulunya makan di atas tapak tangan Najib Razak. Setelah Najib jatuh, mereka jadi tidak bertuan dan hanya kebelakangan ini terlihat begitu kuat mahu menjatuhkan Anwar dengan tidak habis-habis menjajah cerita kerajaan akan tumbang. Hakikat yang nyata, di samping kerajaan masih tidak tumbang-tumbang lagi, sebaliknya jumlah sokongan ahli parlimen PN yang makin berkurangan dengan setakat ini, sudah 5 orang mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dalam keadaan sebegitu pun, tiktokers berkenan masih lagi seronok menjajah cerita kerajaan akan tumbang, kononnya minggu depan, bulan depan, dan macam-macam lagi tarik ramalan. Yang peliknya di sini, sementara mereka dalam PN sendiri tidak percaya dan tidak pakai cerita kabar angin, adanya sebarang gerakan atau langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan, lantaran memang tiada apa-apa gerakan sedang diusahakan ketika ini, tup-tup Jcom pula yang seolah-olah seronok mempercayainya. Apa peranan Jcom ini sebenarnya? Menangkis kabar angin atau mengiyakan kabar angin? Apakah Jcom yang ketika ini ketiadaan ketua pengarah tetapi hanya ada Tok Abah selaku pimpinan tertingginya selaku timbalan ketua pengarah suka melihat kerajaan tidak stabil dan orang ramai bercakap mengenai Anwar bakal dijatuhkan? Masih tidak percayakah Jcom dengan sokongan kuku melebihi 2/3 yang sedang dimiliki Anwar? Kenapa Tok Abah tidak berusaha mencipta naratif untuk menangkis cerita palsu
ciptaan 2-3 orang TikTokers berkenan. Sekaligus untuk membina persepsi yang lebih baik berkenan keutuhan kerajaan berpadu. Adakah dalam hal ini Jcom masih tidak faham fungsi dan peranan mereka yang sebenar? Kalau dengan cerita hayalan yang dicipta oleh 2-3 TikTokers tak bertuan pun Jcom sudah mudah terbuai dan hilang arah tuju dalam fungsinya, bagaimana mereka mampu berperanan dengan lebih berkesan menangani pelbagai serangan seterusnya untuk membantu Anwar memenangi PRU 16 akan datang? Nampaknya ada tugas lebih berat menanti Fahmi Fazil selepas ini. Kena luangkan lebih masa sedikit. Tengok-tengokkan Jcom agar peranannya tidak terbazir, sebagaimana tempo setahun lalu yang berlalu dengan sia-sia. Tulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, langkah Dubai kini telah tidak menjadi kenyataan. Ini sebabnya dinyatakan bahwa langkah Dubai tidak menjadi kenyataan bukan kerana gagal atau digagalkan, tetapi sebabnya kerana tidak pernah pun digerakkan. Rupa-rupanya semua yang ditularkan di media sosial itu adalah permainan semata-mata. Sejak semalam tadi, begitu ramai yang bercakap dan menulis mengatakan langkah Dubai sebagai langkah yang gagal. Ada nada gembira di sebalik luahan demikian. Setidak-tidaknya yang pasti, muncul esok ialah tahun baru, bukan kerajaan baharu. Langkah Dubai yang dikatakan gagal itu kemudian ditukar menjadi langkah bye-bye, langkah terbarai, dan macam-macam lagi. Yang belum kelihatan cuma masih belum ada yang mendabik dada mengaku merekalah yang memainkan peranan menyebabkan langkah Dubai itu tidak menjadi kenyataan, seterusnya dianggap sebagai gagal. Kalau ada yang berani mengaku sedemikian, sebagaimana ada orang kuat Jcom mengaku mempunyai maklumat mengenai wujudnya langkah Dubai, memang luar biasa orang berkenan. Soalnya, benarkah langkah Dubai yang tidak menjadi kenyataan itu boleh dianggap sebagai gagal? Sebelum itu, mari kita fahami makna gagal itu terlebih dahulu. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, gagal bererti tidak berhasil atau tidak berjaya dan tidak dapat mencapai matlamat seperti cita-cita dan apa yang dikehendaki. Dalam erti kata lain, takrifan gagal itu mestilah setelah didahului dengan usaha terlebih dahulu. Oleh kerana tidak berjaya dicapai, meski setelah berusaha, barulah ia boleh dianggap sebagai gagal. Dalam konteks langkah Dubai, walaupun ia tidak menjadi kenyataan, ia sebenarnya bukanlah sesuatu yang gagal. Jauh sekali ia tidak menjadi kenyataan kerana digagalkan. Ini kerana langkah Dubai yang heboh itu tidak pernah pun digerakkan atau diusahakan oleh sesiapa. Langkah Dubai adalah sebuah hayalan, cerita palsu, semata-mata rekaan atau seperti kata Ahmad Maslan, hanya fata morgana. Ia tidak menjadi kenyataan, malah tidak mungkin menjadi kenyataan kerana ia tidak pernah sama sekali diusaha ataupun digerakkan. Benda yang tidak pernah diusaha atau digerakkan memang tidak mungkin akan menjadi kenyataan, tetapi ia bukan gagal. Macam orang yang tidak ada lesen memandu, tetapi tidak pernah belajar memandu, tidak pernah mendaftar untuk mengambil lesen, dan jauh sekali pernah mengambil ujian memandu. Orang seperti ini tidak boleh dikatakan sebagai gagal ujian memandu. Sesuatu yang sekadar disembang tapi tidak pernah diusaha atau digerakkan, itu angan-angan namanya.
sama seperti langkah Dubai. Tiada usaha atau gerakan oleh mana-mana kumpulan ahli parlimen mengenainya. Takkan dengan angan-angan dan sembang kosong 2-3 TikTokers pun ada yang terpedaya. Kemudian bila tiada apa-apa berlaku, bangga pula mencipta naratif langkah Dubai telah gagal. Aduh. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Apa pula pendapat Anda tentang langkah Dubai yang sebenarnya tak pernah pun gagal, tapi dia tidak pernah digerakkan oleh sesiapa pun. Jadi itu hanya fata morgana seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Maslan. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.